Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 210 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 85.1%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.4%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.4%. Kira-kira 400,000 kanak-kanak di seluruh dunia didiagnos dengan penyakit kanser. Pada tahun 2018, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melancarkan The Global Initiative for Childhood Cancer bermatlamat meningkatkan kadar kelangsungan hidup dalam kalangan kanak-kanak yang menghidap kanser kepada sekurang-kurangnya 60% menjelang tahun 2030 serta mengurangkan penderitaan dan meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Menteri Kesihatan berucap demikian semasa Hari Kesedaran Kanser dan Talisemia Yayasan Kanser Kanak-Kanak YASKA. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata lebih dari 8 dalam 10 orang kanak-kanak sembuh daripada kanser jika mereka mendapatkan rawatan awal dan penjagaan yang terbaik. Ramai kanak-kanak yang sembuh dari kanser dapat menjalani kehidupan yang panjang, bahagia, sihat dan produktif. Kadar kematian disebabkan kanser pada tempoh yang sama telah menurun daripada 31.25% kepada 27%. Manakala penyakit thalassemia pula adalah penyakit genetik sel darah merah yang menyebabkan tubuh kekurangan sel darah hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh badan. Alhamdulillah, rawatan bagi kanak-kanak yang menghidap kanser dan thalassemia telah berkembang maju secara signifikan dan telah membawa kepada peningkatan kadar kelangsungan hidup ataupun survival rate. Sumbangan derma dari Borneo Insider Guide Big Magazine kepada YASKA juga disempurnakan. Big Magazine adalah sebagai tabung dalam mengumpulkan dana bagi membantu childhood cancer di sepanjang Hari Kanser Sedunia yang telah diadakan Februari lalu. Bulan Kesedaran Kanser Kanak-kanak yang diadakan pada setiap bulan September bertujuan untuk meningkatkan lagi sokongan orang ramai, mengumpul dana dan memberi kesedaran mengenai kanser dalam kalangan kanak-kanak. Yayasan Sultan Haji Hassanat Bolkiah mengadakan sembahyang sunat hajat berjemaah khusus bagi para pelajar yang mengikuti kelas tuition di bawah program intervensi pendidikan PIP bagi daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong yang akan menduduki peperiksaan awam pada akhir tahun ini. Majlis berlangsung di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku ahli lembaga pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanat Bolkiah. Pada tahun ini, 488 pelajar mengikuti kelas tuition PIP di 8 buah pusat di seluruh negara, terdiri dari 206 pelajar yang akan menduduki penilaian sekolah rendah, 131 pelajar akan menduduki peperiksaan BCGCE peringkat O dan 151 pelajar akan menduduki peperiksaan sijil sekolah-sekolah rendah UGAMA. Sementara itu, sembahyang sunat hajat berjemaah khusus bagi para pelajar dari daerah Belait dan daerah Tutong pula diadakan di Masjid Zainab Lumut.
Hadir Datuk Seri Paduka Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli lembaga pengarah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Peningkatan jumlah ahli jawatan kuasa AJK Takmir Masjid Kampung Masin yang dilantik merupakan satu pencapaian baru dengan kepelbagaian latar belakang, pengalaman serta gabungan para belia dan belia wanis. AJK Takmir Masjid Kampung Masin diharap akan cemerlang dalam menyediakan program atau aktiviti bagi menghidupkan dan mengimarahkan masjid dengan tujuan menyerlahkan syiar Islam dengan lebih berkesan. Harapan tersebut disuarakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama semasa majlis penyampaian sijil penghargaan AJK Takmir Masjid Kampung Masin sesi 2019-2021 dan surat lantikan AJK Takmir Masjid Kampung Masin sesi 2022-2025. Melalui jawatankuasa takmir yang baru ini, kita penuh berharap agar institusi masjid agar lebih berkesan sebagai ejen menyatukan masyarakat, berfungsi dalam membentuk kerohanian jamaah, peningkatan kecintaan kepada Al-Quran dengan lebih tinggi dan lebih mendalam, dan serta dalam keilmuan, dan sebagai pusat rujukan dan khidmat kepada masyarakat, insya-Allah. Ingatlah bahawa sifat berganding bahu dan bekerjasama dengan penuh komitmen dan iltizam sebenarnya adalah kunci kejayaan dalam melaksanakan apa jua bentuk aktiviti ke arah pengimarahan masjid, insya-Allah. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil penghargaan dan surat lantikan AJK Takmir Masjid Kampung Masin dan perasmian projek amal memperkasa masyarakat Kampung Masin. Pada majlis ini, 17 orang ketua keluarga yang telah dikenal pasti menerima sumbangan menerusi projek amal berkenaan. Projek amal merupakan kerjasama antara AJK Takmir Masjid Kampung Masin dan ASEAN Commissioner on Women for Brunei Darussalam yang bertujuan untuk membantu mereka yang kurang berkemampuan. Seorang ketua kampung merupakan penggerak kepada pembaharuan, pembangunan dan perkembangan sosio-ekonomi masyarakat kampung. Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara menyatakan demikian pada majlis pengundian dan pemilihan calon bagi jawatan Ketua Kampung Pengkalan Batu. Calon tunggal Awang Ali Hamzah bin Asmali berusia 36 tahun memegang ijazah Sarjana Muda Sastra dari Universiti Brunei Darussalam dan pada masa ini berkhidmat di sebuah syarikat insurans. Sementara itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon bagi jawatan Ketua Kampung Junjungan diadakan di Dewan Sekolah Rendah Junjungan. Hadir Awang Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, penolong pegawai daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal Awang Haji Tamam alias Haji Ahmad Shah Tamimi bin Haji Timbang berusia 60 tahun, memegang sarjana pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan pada masa ini memangku jawatan Ketua Kampung Junjungan. Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damit malam tadi mengadakan forum khas sempena sambutan Maulidur Rasul bertempat di masjid berkenaan di Kampung Manggis, Madang. Hadir yang dimuliakan pihin orang kaya Paduka Setia Raja Datu Paduka Sri Setia Haji Awan Suhaili bin Haji Muhyiddin selaku penasihat ahli jawatan kuasa takmir masjid berkenaan. Forum khas dibincangkan oleh 3 ahli panel iaitu Dr. Haji Harapandi bin Dahri, Pengarah Pusat Pengkajian Jawi dan Kitab Turath, Kolej Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan Kupu SP.
Dr. Haji Abdul Rahman Radin Aji Haki, penolong kanan Profesor Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa, dan Awang Haji Samali bin Haji Adam, pengarah Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa Unisa. Forum diadakan bagi menzahirkan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah dengan melatih diri mengamalkan segala sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK memaklumkan bahawa bermula hari ini 26 September 2022, kaunter-kaunter perkhidmatan di bahagian dokumen perjalanan dan bahagian kad pengenalan adalah seperti berikut. Waktu kaunter perkhidmatan pendaftaran dokumen perjalanan ialah pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 7 pagi hingga 7 malam. Hari Jumaat, kaunter dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 11 pagi, manakala kaunter-kaunter perkhidmatan khas termasuk warga emas berumur 60 tahun ke atas akan bermula 8 pagi hingga 5 petang di tingkat 3 Ibu Pejabat JIPK. Tempat pengambilan dokumen perjalanan pula adalah di aras bawah bahagian penguatkuasaan undang-undang pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang dan hari Jumaat bermula 8 pagi hingga 11 pagi. Manakala waktu operasi bagi kaunter perkhidmatan pendaftaran dan kaunter perkhidmatan pengambilan dokumen perjalanan di cawangan Kuala Belait, Tutong dan Temburong adalah hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.45 petang hingga 4 petang. Manakala hari Jumaat 8 pagi hingga 11 pagi. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak perlu hadir terlalu awal untuk mendapatkan nombor giliran masing-masing memandangkan kaunter perkhidmatan di bahagian dokumen perjalanan dibukakan selama 12 jam bermula hari ini. Manakala bahagian kad pengenalan pula, kaunter perkhidmatan pendaftaran dan pengambilan akan mula dibuka pada setiap hari Jumaat di semua pejabat cawangan JIPK bermula 30 September 2022 pukul 8 pagi hingga 11 pagi. Orang ramai dinasihatkan untuk melengkapkan borang permohonan dan membawa dokumen-dokumen berkaitan yang diperlukan bagi melancarkan proses pendaftaran. Semua individu yang hendak membuat permohonan adalah dikehendaki untuk menghadirkan diri semasa pengambilan nombor giliran diberikan. Borang-borang pendaftaran dan maklumat lanjut serta pertanyaan layari laman sesawang dan email ke pautan yang tertera. Kebersihan diri dan persekitaran amat dituntut oleh Islam, lebih-lebih lagi di tempat-tempat ibadat seperti masjid. Sehubungan itu, kempen kebersihan diadakan di Masjid Kampung Kapok. Kempen diungkayahkan oleh Gabungan Kelab Perkhidmatan Awam Mentiri bersama mahasiswa Universiti Brunei Darussalam dan penduduk Kampung Kapok. Kempen antara lain menumpukan pada laluan penduduk kampung yang hendak menuju ke masjid berkenaan. Ke arah mengekalkan kebersihan dan keindahan alam sekitar, sebuah syarikat tempatan mengadakan kempen kebersihan Pantai Jubli Perak di Kuala Belait. 150 kaki tangan kumpulan syarikat Sri Kandi menyertai kempen tersebut diketuai oleh Syekh Haji Khalid bin Syekh Haji Ahmad, pengurusi dan pengarah urusan syarikat berkenaan. Inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesedaran betapa pentingnya menjaga kebersihan alam sekitar dan kesan pembuangan sampah kepada ekosistem. Beralih ke berita sukan, pemimpin cakah Lakastah Briskewalk merupakan tema aktiviti riadah anjuran Majlis Pemimpin Sekolah Brunei Darussalam.
Aktiviti yang diadakan di Taman Mahkota Jubli Emas itu disertai oleh Dr. Dayang Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan. Acara ini juga bertujuan dapat meningkatkan kesedaran dan mempromosi gaya hidup yang sihat dalam kalangan pemimpin sekolah, ahli keluarga dan para jemputan melalui aktiviti sukan dan riadah. Acara Fitness for You yang dihasrat meningkatkan kesedaran orang awam mengenai kepentingan menjaga kebersihan diri sendiri dan masyarakat sekeliling telah menarik orang ramai yang mengunjungi Bandar Kucheriya. Acara tersebut dianjurkan Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Gleneagles, JPMC dan HSN Fitness di kawasan Lapang Dermaga di Raja. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara tersebut juga bertujuan mendukung dan mengenal pasti penglibatan komuniti setempat dalam bidang sukan dan rekreasi serta untuk sama-sama mempromosikan aktiviti-aktiviti kegiatan fizikal yang boleh diterapkan sesuai dengan budaya di negara ini. Awang Muhammad Azrul Haji Awang Ali muncul juara bahagian lelaki terbuka perlumbaan cabaran ketahanan 3 jam larian Bukit Silat yang berlangsung di Taman Riadah Bukit Silat, Kampung Katok. Perlumbaan yang menarik minat lebih 200 peserta dibahagikan kepada 3 kategori lelaki dan 2 kategori wanita sejauh 3.6 km selama 3 jam untuk mendapatkan pusingan terbanyak. Kategori lelaki veteran dimenangi oleh Awang Sifli Ahar, manakala bagi kategori senior veteran diraih oleh Awang Wahid Haji Ahad. Bahagian terbuka wanita dimenangi oleh Dayang Nurul Nazirah Osman dan Cecilia McSimon menjuarai kategori wanita veteran. Hadiah-hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Yang Dimuliakan Pihin Datu Pekermajaya Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Muhammad Tawih bin Abdullah. Cabaran dianjurkan oleh kumpulan santai hikers dengan kerjasama ahli Jawatan Kuasa Taman Riadah Bukit Silat. Dan juga standby dijemput. Bersempena memperingati ulang tahun Masjid Umar Ali Saifuddin ke-64 tahun, Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan kumpulan belia Masjid Syababus Salam Masjid Umar Ali Saifuddin mengadakan wakaton yang bermula dan berakhir di kawasan masjid berkenaan. Menyertai wakaton, Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid, terdahulu acara diisikan dengan kuliah subuh. Wakaton bertujuan mengimarahkan masjid dengan aktiviti yang berfaedah serta membentuk individu yang sihat jasmani dan rohani sebagaimana peranan masjid di zaman Rasulullah SAW. Syarikat Pemasaran Brunei Shell BSM melancarkan Shell V-Power Walk a Hunt. Acara tersebut diadakan di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin semasa aktiviti Bandar Kucheriya. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Nur Syafi'i bin Datu Paduka Haji Abdul Jalil, pengarah urusan BSM. Acara menarik lebih 150 pasukan terdiri dari 460 peserta. Dengan lebih 20 cabaran disediakan, peserta perlu menyelesaikan sebanyak mungkin cabaran dalam tempoh masa yang diberikan.
Kluster 3 muncul juara di peringkat akhir kejohanan bola jaring sempena Hari Guru ke-32 yang diadakan petang kemarin di Dewan Sekolah Menengah Penyiaran Anak Puteri Hajah Masna, Kampung Sungai Akar. Kejohanan dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Brunei Darussalam. Dalam kejohanan tersebut, Kluster 3 mengalahkan Institut Pendidikan Tinggi dengan kiraan 22-19. Sebanyak 12 pasukan menyertai kejohanan yang dibahagikan kepada 2 kumpulan yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kejohanan bertujuan memupuk perasaan muhibah dalam kalangan pegawai, guru dan kaki tangan di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama.